Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan salah satu topik yang ada di dalam subjek Procedure of Syariah Court. Okey, saya Muhammad Iqmal Firdaus bin Mustafa 049861. Okey, saya telah memilih salah satu bab iaitu bab 4 iaitu berkenaan dengan penangkapan dan juga penahanan. Okey. Okey, pertama kita pergi ke penangkapan. Okey, apa itu penangkapan? Okey, penangkapan adalah salah satu langkah pertama, langkah permulaan sebelum membawa seseorang yang tertuduh ke mahkamah untuk perbicaraan. Okey, menahan seseorang di dalam jagaan oleh pihak bertanggungjawab terutama dalam pendakwaan. Saya akan menceritakan daripada sudut definisi daripada Hosbury Law of England. Okay, yang pertama telah didefinisikan bahawa tangkapan ini sebagai rampasan atau sentuhan tubuh atau niat untuk menahannya. Maknanya kalau kita tengok setiap orang yang kena tahan ni memang akan berlaku body contact dan kita akan sentuh dan kita mungkin akan gari dia untuk kita bawa untuk tahanan reman. Okey, sekiranya niat orang yang bertanggungjawab difahami oleh suspek dan suspek menuruti arahannya, maka ia juga adalah dianggap sebagai tangkapan. Kadang-kadang ada orang yang rela kita tengok. Maknanya itu pun dia boleh diklasifikasikan sebagai tangkapan. Okey. Jelas ni kalau kita tengok kat sini, tangkapan ni melibatkan penahanan terhadap seseorang sama ada melalui perkataan atau perbuatan. Namun jika tangkapan itu melalui perkataan, ia hanya berlaku bila orang yang tangkap itu menurut arahan yang diberi. Seperti kita tengok contoh tadi lah, dia kata body contact. Tapi tadi bila dia kata dah turut arahan ni, berlaku jugalah tangkapan. Okay, sebaliknya dalam keadaan sebenar, perkataan saja tidak dikatakan sebagai penangkapan, melainkan adanya sentuhan. Itulah yang penting, definisi yang pertama tadi adalah sentuhan. Kalau kata-kata saya tangkap awak, maknanya itu tidak ada apa-apa. Okey, Ibnu Qayyim telah mengkategorikan ia kepada 3 jenis. Dia telah kategorikanlah 3 jenis berkenaan dengan penahanan. Okey, yang pertama, mereka yang mempunyai rekod jenayah. Dan mereka yang mempunyai rekod jenayah ni kita tengok memang boleh kita kenal pastilah bagaimana keadaan dia sebelum ini. Yang kedua adalah mereka yang tidak mempunyai rekod jenayah. Maaf, ada sikit typo kat situ. Okey, mereka yang tidak mempunyai rekod jenayah juga. Yang ketiga, dua-dua sekali lah, mereka yang tidak ketahui sama ada mempunyai rekod jenayah ataupun tidak. Okey, jenis penangkapan. Kat sini ada dua lah, kita nak ceritakan tentang penangkapan. Okey, yang pertama adalah penangkapan dengan waran. Yang kedua adalah penangkapan dengan tiada waran. Okey, yang pertama tadi kita tengok bahawa waran ini dikeluarkan oleh mahkamah ataupun pihak polis yang keluarkan untuk diberikan. Dengan penangkapan waran ataupun tidak waran, dua-dua pun disahkan untuk mereka ditangkap. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh beberapa pendapat berkenaan dengan penangkapan ini. Okay, yang pertama, Abu Ya'la telah memberitahu bahawa maksimum 1 bulan sahaja, tidak boleh lebih. Dekat sini memang dia terangkanlah sebab ini adalah prioriti yang utama. Okay, dalam hadis pun dia sebut bahawa 1 hari dan 1 malam untuk tujuan penyiasatan. Maknanya paling lama kita tahan untuk diorang pun 1 hari 1 malam. Okay, dalam beberapa pendapat juga dia menyatakan siapa yang boleh, siapa yang layak untuk membuat penangkapan, antaranya adalah sebilangan pendapat mengatakan bahawa pegawai polis, sebab pegawai polis ni mempunyai kuasa autoriti untuk menangkap ataupun menahan reman. Okay, pendapat lainlah pihak berkuasa yang diberikan oleh kuasa oleh pihak mahkamah. Kadang-kadang kita boleh tengok SPRM, dia boleh memberikan kuasa kepada SPRM untuk tangkap orang yang bersalah. Lepas tu immigration, lepas tu custom dan sebagainya lah. Yang penting mempunyai autoriti daripada pihak mahkamah atau pihak yang berkuasa tadi. Okay, seterusnya kita beralih kepada topik penahanan, detention. Okay, berapa mazhab Islam telah menyatakan penahanan bertujuan penyiasatan. Okay, kita nak tahan orang mesti ada sebab, dan sebab ni tadi adalah penyiasatan. Okay, seterusnya adalah menurut Imam Syafi'i tidak dibenarkan tujuan penyiasatan
walaupun tujuannya tadi kita tak tahulah untuk apa, tahan ke apa, tapi memang zaman Rasulullah tidak berlaku dan tidak dibenarkan penahanan ini berlaku. Lepas tu ketika zaman Abu Bakar pun tiada perkara ini dan tiada dipraktikkan langsung. Maknanya sebelum ni memang tak ada buat. Tapi kat sini kita ada lihat bahawa keperluan penahanan reman menurut hukum syarak. Okey, penahanan reman dalam Islam bukanlah merupakan satu isu yang baru. Kita dah tengok perkara ini daripada zaman beratus tahun pun ada. Sebab memang keperluan penahanan reman ni memang sering berlaku. Okey, ianya telah diperdebatkan oleh para ulama dan fuqaha yang mahir dalam perundangan Islam sejak zaman dahulu lagi. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menahan seorang yang disyaki bersalah bagi tujuan penyiasatan. Tetapi penahanan melebihi 24 jam adalah sangat penting, bukan sahaja mengelakkan kerencatan proses, menegakkan keadilan berlaku, bahkan ia mengelakkan perspektif negatif daripada masyarakat tentang kelemahan pihak penguasaan, dan tujuannya adalah proses penyiasatan ini berlaku. Okey, kita tengok bagaimana fungsi penahanan ini. Okey, fungsi penahanan ini adalah untuk kita mengelakkan mereka, suspek yang ada tadi, untuk melarikan diri. Sekiranya kalau kita tidak buat, suspek ni confirm keluar, tak apa silap hari bulan dia akan beli tiket flight, pergi ke mana? Lombok ada. Itulah pasal. Yang kedua adalah untuk mengelakkan suspek menghapuskan bukti. Ini penting kerana dalam dunia kehakiman ini, selagi ada bukti, selagi itulah mereka akan bukan maksud saya, selagi mana tiada bukti, tiadalah kesalahan yang boleh dapat dibuktikan. Dalam dunia kehakiman ni perlu ada bukti. Pembuktian adalah salah satu perkara yang penting dalam aspek kehakiman. Okey, sebagai kesimpulannya kita lihat bahawa perkara ini, penahanan dan penangkapan adalah satu perkara yang saling berkait antara satu sama lain, dan perkara ini memang adalah salah satu prosedur bagaimana mahkamah kita untuk menahan mereka. Dan dalam bab lain pun diceritakanlah berkenaan dengan waran dikeluarkan, dan sama-samalah nanti kita boleh terus melihat bagaimana perkara ini, betapa sistematik sistem mahkamah syariah yang ada di Malaysia ini. Sekian daripada saya, Muhammad Iqmam Firdaus, aka Bob 049861. Wallahu alam.